Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk tajuk kali ni, cikgu akan ajar kamu tentang pengiraan kos. Kamu boleh rujuk kamu punya buku teks, muka surat 41. Cikgu akan ajar kamu berkaitan dengan penyediaan anggaran kos. Apa yang kamu perlu tahu, penyediaan anggaran kos dia mempunyai dua kaedah. Yang pertama iaitu kaedah unit atau kuantiti. So kaedah unit atau kuantiti ni dia menggunakan pengiraan yang berdasarkan kuantiti kita punya kuantiti barang atau perkhidmatan. So kita berdasarkan bilangan unit pengguna. Contoh yang cikgu boleh bagi, kita boleh katakan kita mempunyai 5 buah buku. Kita punya kos adalah dalam berapa ringgit? Kita punya kos adalah RM100. So 50 buah darab dengan 100, kita akan dapat kita punya jumlah kita punya kos iaitu RM5,000. So ini adalah dipanggil kaedah unit kuantiti. Untuk yang kedua adalah kita boleh guna kaedah konsep SMART. Konsep SMART ni kita boleh stand for S for kita tahu kita punya tujuan, specify. Yang kedua M iaitu measures, iaitu ukuran. Yang ni tujuan. A attainables. R stand for realistic. And T stand for times bound. So kita berpandukan SMART. So kita boleh tahu pengiraan kos kita. So S ni apa? S ni kita kena tahu tujuan kita. Tujuan kita buat satu projek tersebut. Kamu jelas tak? S. Kamu kena tahu tujuan kamu buat projek tersebut. Tujuan projek. M. Kamu kena tahu cara ukur. Kamu perlu tahu kos yang terlibat iaitu kos bahan, kos upah, kos overhead. So kamu perlu ingat 3 benda ni iaitu kos bahan, kos upah dan kos overhead. So A adalah kita kena tahu kita punya apa yang kita boleh capai iaitu keuntungan kita. So macam mana kita nak dapat keuntungan adalah melalui kos modal yang kita kira tolak dengan kos kita balik. Kos jualan tolak kos modal. Kita akan dapat untung. Faham? Alright. R adalah kita kena tahu realistik iaitu kesesuaian projek itu dilakukanlah. Dan T adalah tempoh, times iaitu tempoh masa projek tersebut dilakukan. Maksudnya itulah untuk nak siapkan satu projek tersebut. Tempoh untuk menyiapkan sesuatu projek. Cikgu nak tunjuk cara pengiraan menggunakan SMART.
Okey, kamu boleh rujuk buku teks. Buku teks, muka surat 41. Okey. Okey Faham? So, ini sebagai contoh pengiraan menggunakan kos menggunakan konsep SMART. Okey. Ini cikgu ambil contoh dalam buku teks supaya kamu boleh lebih faham. So, cikgu tengok berpandukan buku teks. Okey. Ini cikgu ambil pengiraan kos dia ya. Alright. So, macam mana kita nak kira kos? Okey. Yang pertama kamu perlu tahu adalah kos bahan. Okey, sebagai contohnya apa yang kamu nak buat? Pengiraan kos bagi kamu nak cipta, kalau ikut dalam buku ni, cikgu berpandukan buku teks ya supaya kamu boleh faham, iaitu kita nak buat bakul serbaguna. Okey. Kita nak buat satu bakul serbaguna. Okey. So kamu perlu tahu berapa unit. Okey, berapa unit? 100 unit, maaf. 100 unit. Okey, ini kamu boleh tahu bilangan dia. Okey. Alright. So, kamu kena tahulah kos bahan yang terlibat. Okey, yang pertama kos bahan apa yang terlibat? Iaitu kita punya bahan apa? Bahan apa? Okey, contohlah kita nak buat bakul serbaguna ni, kita perlukan apa? Kertas. Kertas keras. So, kita nak berapa unit? Kuantiti dia. Kita kena tahu juga kuantiti. Kuantiti berapa banyak kita nak guna kertas keras ni. So, kita guna dalam 100 keping. Sebab kita nak buat 100 unit. Okey. Dan kita kena tahu harga kos seunit. Kita kena tahu sekeping kertas ni berapa harganya. Okey, contoh yang cikgu boleh bagi dalam buku ni iaitu RM RM1.50 untuk sekeping kertas keras ni. Okey, dan kita boleh tahulah kita punya jumlah kos yang terlibat. Alright. Okey, macam mana kita dapat jumlah unit ni? Kita kena darab dia 100 keping. Kita darab dengan kos seunit dia adalah RM1.50 dan kita dapatlah jumlah unit, jumlah kos unit iaitu RM150. Okey. Okey, ini untuk kertas keras. Okey, yang kedua pula. Bahan apa yang lagi kita guna? Iaitu contoh lagi kertas warna luksina. Okey. Okey, ini contohlah kan untuk kita nak buat bakul serbaguna ni. Alright. So, kamu boleh tahu jugalah berapa kuantiti dia. Okey, cikgu ambil 50 keping. And then, harga seunit dia RM50. Okey. So, kita darablah 50 keping darab dengan harga seunit 50 sen sama dengan RM25. Okey. Alright. So, seterusnya ni lah. Glue. Kamu tengok dalam buku teks ya. Glue 3 tiub. Kita guna 3 tiub. RM3 seunit. Jumlahnya adalah RM9. Yang keempat, cat penyembur 2 tin. Harga seunit seting tu adalah RM6 dan kita beli dalam kuantiti 2 tin iaitu RM12. Okey. 5 ribin, 6 labuci untuk hiasan. Okey. Okey, ribin kita guna dalam 2 gulung. Okey, 2 gulung. RM3. Kita beli 2 kan. So, jadi RM6. Labuci 2 paket. RM3. So, kita dapat harga
Labuci berapa ringgit? Labuci kita RM6 juga. Alright. 7. Gunting kita guna berapa unit? 1 unit sajalah kan. Alright. RM RM3. So 1 unit RM3. 8. Pengokot atas stapler. Alright, berapa unit? 1 unit. RM4.80. So kita dapat RM4.80 sebab 1 unit je kan. Okey. Jelas tak? 9 pembaris, 10 pensel. So kamu perlulah listkan kalau kamu nak buat satu projek atau nak buat nak cipta hasilkan satu projek kan, hasilkan satu produk. So kamu perlu kira kos yang terlibat. So kamu kena tahulah kos bahan apa yang kamu gunakan, berapa banyak kuantiti, dan kamu kena tahu harga seunit bagi satu bahan tersebut. So kamu boleh tahulah jumlah kos unit ni yang kamu guna. Okey. So ini adalah membaris 1 batang RM RM1.20. RM1.20. Pensel 1 batang RM1. Dan akhir sekali getah gulung 1 paket. Okey, RM2 dan RM2. So apa yang kamu perlu buat adalah kira dia punya jumlah dia. So kamu nak tahu jumlah kos yang kamu guna yang terlibat. So kamu boleh kira total dia. Kamu tambahkan 15025 RM9, RM12, RM6, RM6, RM3, RM4.80, RM1.20, RM2. Dan kamu boleh dapatlah total dia jumlahnya berapa. Dan kat sini 220. Ini untuk berapa kuantiti tadi? Sebanyak 100 unit. Okey, faham jumlah? Faham tak setakat ni? Ini untuk kos bahan. So kita dah dapat tahu kos bahan. Okey, yang kedua pula kamu perlu tahu kos yang terlibat, iaitu yang pertama kos bahan. Yang kedua kamu perlu tahu kos yang terlibat adalah kos upah. Sebab apa? Kamu perlu juga kena kira kos upah sebab setengah orang kita guna tenaga manusia kan. So kita kena kira lah kita punya upah kita. So kita kena ingat formula ni kita untuk nak mengira bilangan pekerja darab masa darab kadar upah sejam darab bilangan hari. Okey, so bilangan pekerja, berapa banyak pekerja yang kamu guna, berapa masa yang diperlukan, kadar upah sejam, maksudnya sejam berapa ringgit kamu bagi upah dekat pekerja kamu ni. So contoh sejam kamu bagi RM5. So okey, bilangan pekerja kita ambil 5 orang. Kita darab dengan masa yang ni adalah 8 jam. Masa 8 jam darab dengan kadar upah dia kita bagi RM5 sejam. Dan kita darab dengan dia bekerja selama 2 hari. Okey, so kamu darablah macam biasa. 5 darab 8 darab 5 darab 2 hari. Okey, kita akan dapat total dia. Kira dalam kalkulator awak lah cepat. So cikgu dapat RM400. Okey, ini adalah kos upah yang kamu dapat. Okey, faham tak? Alright.
Okey, seterusnya adalah yang ketiga adalah cost overhead. Pertama adalah cost elektrik, sebab mungkin kita guna elektrik untuk nak kita guna elektrik sepanjang kita buat projek ni kan. Itu okey, cost elektrik kan. Okey, seterusnya cost yang terlibat adalah cost bil air. Ni bil elektrik, okay, bil air. Dan lagi kos bil telefon. Okay, kita kena tahulah kos dia berapa. RM7. Kita kena tahu ni dalam kuantiti kos dah bahagi dengan hari per hari. Maksudnya satu hari tu berapa kos kita guna. So RM7. Untuk bil air kita guna RM4. Untuk bil telefon kita guna RM2. Okay, so jumlahnya kita akan dapat kita kena dapat lah kan. Berapa hari? Kita guna 2 hari kan. Ni per hari kita guna 2 hari. So kita kena dapat dengan 2. So 7 dapat 2 jadi RM14. 4 dapat 2 RM8. Ya, 2 dapat 2 dapat RM4. So total yang kita akan dapat adalah kosnya adalah RM26. So ni jumlah bagi cost overhead. Okay, faham? Faham tak sampai sini? Okay. Untuk nak dapatkan kos modal, kita kena untuk nak dapatkan jumlah total, kita nak tahu total kos modal, iaitu kos modal ni adalah kos yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu benda, satu projek atau suatu produk yang kita buat. So jumlah kos modal adalah kita kena totalkan kos bahan. Alright, kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan cost overhead. So, baru kita dapat jumlah kos modal. So, RM berapa tadi? Total ni 220. M220 kita tambah dengan untuk kos upah 400 tambah dengan RM400 kita tambah dengan kos overhead kita dapat RM26. So, kita dapat total untuk kos modal adalah RM646. Ini adalah untuk 100 unit. Okey. Untuk nak dapatkan 1 unit, kita kena nak hasilkan 1 unit bakul seberguna ni, kita perlu berapa ringgit? So, nak dapatkan dia, kita kena bahagikan dia lah untuk dapatkan 1 unit. Faham? Okay, so RM646 kita bahagi dengan 100 unit. So, kita akan dapat berapa unit? Okay, kita akan dapat contoh RM6.46 untuk bagi 1 unit bakul seberguna yang kita hasilkan. So, kos. Ni kos dia. Kos dia kita nak hasilkan 1 bakul seberguna yang kita nak buat lah. So, kos dia adalah RM6.46. So, kita dapat lah kan. Okey. Kalau kita nak jual lah kan. Okey. Lepas kita dapat ni, kita dah hasilkan, kita nak jual bakul seberguna tu. Kita boleh kira kita punya jumlah kos jualan. Kita nak jual kan dengan harga berapa. So, kita formulanya adalah kos modal yang kita kira tadi tambah dengan berapa banyak kita nak untung.
satu unit tersebut, satu unit barang yang kita hasilkan. So tambah dengan peratus keuntungan. So sama dengan contohnya RM6.46 ni kita adalah satu unit, kos satu unit untuk hasilkan satu bako seberguna. Dan kita tambah dengan peratusan keuntungan ni, berapa banyak kita nak untung. So kita nak untung berapa? 100% untung. So 100% untung. Okey. So kita dapat dengan 100% untung. 100% untung bersamaan dengan kita punya modal jugalah. So kita balik modal. Kan? Balik modal dan kita dapat untungnya sama harga dengan modal yang kita spendkan. So kita punya kos jualan kita kena ni lah RM6.46 tambah dengan RM6.46 sebab kita nak 100% keuntungan ke atas kos modal kita. So adalah RM6.46 jugalah. So untuk harga satu bako kita akan dapat RM12.20. So kita punya harga jual dia adalah RM12.92. So ni harga kita terjual kalau kita nak jual. Okey. So faham? Faham tak sampai sini? Okay, cikgu teruskan untuk step. Kalau kita tahu kita punya harga kita nak tahu kita punya keuntungan pula, kita terbalikkan. So kalau kita nak dapatkan keuntungan tu kos jualan kita tolak dengan kos modal. So kita dapat kita punya keuntungan kita. So dekat sini kita dapat kita punya harga kita punya jual adalah RM12.90. Tolak kita punya harga kos modal kita untuk seunit tau. So RM6.46. So kita akan dapat total RM6.46. So ini adalah kita punya keuntungan kita. Okey. So panjang ni faham? So kamu telah belajar untuk pengiraan kos. Kita guna konsep SMART. So kamu kena tahu kita punya tujuan. So tujuan kamu apa yang kamu nak buat. So sebagai contoh kamu nak buat bako seberguna sebanyak 100 unit. So kita seterusnya iaitu M, iaitu kita kena tahu kos yang terlibat. So di sini adalah kos bahan, kos upah dan kos overhead. Yang ni kamu perlu tahu, kamu perlu ingat dan berpandukan apa yang kamu hasilkan. Okey, ni sebagai contoh kos bahan yang terlibat dalam membuat bako seberguna. So ni sebagai contohnya lah. Kita guna kertas semua ni kan. Dan kita kena tahu kuantiti dia, berapa banyak kita guna. Dan seterusnya itu kita kena tahu kos seunit bagi setiap item tersebut. Okey, dan kita boleh dapat jumlah kos unit, iaitu jumlahnya adalah total bagi kos bahan adalah RM220 untuk bagi 100 unit. Okey, seterusnya kita kena kira untuk kos upah. Kos upah yang kamu perlu faham adalah kamu kena ingat dia punya formula ni. Okey, faham tak? Formula dan faham. Okey, ingat dan faham. Okey, yang pertama iaitu kamu kena tahu bilangan pekerja kali dengan masa yang digunakan, darab kadar upah sejam dan darab dengan bilangan hari. So sebagai contoh yang cikgu buat, pengiraan adalah sebagai contohnya adalah yang ni. 5 darab 8 darab 5 darab 2 hari. So kita akan dapat kos upahnya adalah 400. Okey. Seterusnya iaitu kos overhead. Kos overhead ini adalah kos sampingan yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu produk atau projek. Okey, so ia adalah sebagai contoh kos overhead yang terlibat iaitu kos bil elektrik, kos bil air, kos bil telefon. So ini adalah jumlah total bagi
cost overhead iaitu RM26. So kita boleh dah tahu kita punya jumlah kos modal kita, iaitu kita kena tambahkan, totalkan baru kita dapat kos modal kita. So kos bahan tambah dengan kos upah tambah dengan kos overhead. So kita dapat totalnya. Tetapi ini adalah dalam 100 unit. So kita nak dapatkan dalam 1 unit, kita bahagikan dengan berapa bilangan kita, iaitu 100 unit. So kita dapat 1 unit kos modalnya adalah RM6.46.